Masa itu orang Melayu semua begitu setia kepada raja, dan raja sudah menyerah negeri, maka mereka berkata, kita terima sajalah, kerana kita tidak boleh derhaka kepada raja. Maka hari ini kita akan berada dalam satu land union yang tidak dikuasai oleh kita. Tetapi kerana apabila didapati raja membuat tindakan yang salah, kesetiaan rakyat mereka dilunturkan dan mereka memilih untuk menentang keputusan yang dibuat oleh raja-raja mereka sini. Saya jelas perkara ini kerana sementara kita pegang kuat kepada sifat-sifat kemelayuan kita, iaitu Melayu tak akan menderhaka kepada raja, tapi ada masa-masanya kita perlu memikir sama ada kesetiaan itu mendatangkan manfaat ataupun tidak. Kalau kita tidak tahu menilai sesuatu dan kita buat sesuatu secara buta tuli, mengikut pepatah ataupun nasihat yang lapuk, maka kemungkinan ialah kita akan rugi besar. Alhamdulillah, kerana orang Melayu pada tahun 1946 sanggup menolak perjanjian yang dibuat oleh raja mereka sendiri, maka mereka dapat menewaskan Melayu Union, membentuk Federation of Malaya, dan akhirnya kita menjadi sebuah negara Malaysia yang bebas dan merdeka. Sebab itu kita harus berhati-hati apabila kita bertindak. Kita harus memikir sama ada tindakan kita itu mendatang kebaikan kepada kita, ataupun kita bertindak mengikut aliran ataupun mencari kesenangan bagi diri kita sendiri saja. Kita harus ingat perkara ini, kerana kalau tidak kita akan rugi besar. Saya bukanlah nak hasut dan sebagainya, tetapi untuk memperingat diri kita semata-mata, kerana tiap-tiap suatu kuasa yang ada kepada kita hanya akan mendatangkan kebaikan kepada kita jika kita faham cara menggunakan kuasa itu. Apabila kita merdeka, kita sedang memilih cara demokrasi untuk memerintah negara kita ini. Sebelum daripada itu, kita adalah negara feudal, iaitu negara yang dikuasai sepenuhnya oleh raja-raja semata-mata, dan rakyat tidak ada peranan. Tetapi setelah melihat apa yang telah terjadi kepada negeri-negeri Melayu di zaman feudal, maka UMNO dan orang-orang Melayu lain berpendapat bahawa negara kita ini harus menerima sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini memerlukan pendirian yang bergantung kepada pemikiran ataupun persetujuan pihak yang teramai sekali, majority rule. Kita percaya bahawa tentulah majority cekap dan pandai memilih apa saja yang baik bagi diri mereka. Majority tentulah fikir dengan mendalam tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus dibuat, apa yang harus ditolak.
Tetapi sebenarnya majoriti tidak selalunya betul ataupun cekap memperhitungkan sesuatu. Kadang-kadang majoriti juga membuat keputusan yang tidak bijak sama sekali. Mereka membuat sesuatu yang merosakkan diri mereka. Kita lihat banyak negara demikian yang mengambil tindakan mengikut cara demokrasi, mengikut suara ramai, tetapi akibatnya ialah negara mereka hancur dan tidak dapat diperintah dengan baik. Kita lihat beberapa negara yang mencapai kemerdekaan bersama dengan kita, yang cuba mengamalkan sistem demokrasi tetapi tidak berjaya memajukan negara mereka, tidak berjaya mengadakan pemerintah yang mampu untuk mentadbir dan membangunkan negara. Memang mereka mengamalkan demokrasi, mereka pegang kepada suara ramai, tapi hanya dengan sokongan suara ramai tidak menjamin kebaikan bagi mana-mana negara, bagi mana-mana masyarakat. Kerana kadang-kadang suara ramai itu sendiri tidak menjaminkan kebaikan ataupun keputusan yang bijak. Dalam demokrasi